Kamu baca doa apa dia? Ya Allah, tolong rezekikan yang baik-baik untuk aku ya Allah. Warzuqni, tolong bagi rezeki untuk aku ya Allah. Rezeki apa dia? Terpulang pada kamu ya Allah. Itu cara Rasulullah ajar supaya 4 benda ni disebut di bibir kita. Tiap-tiap paginya Rasulullah kata sebut Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. 4 benda tu je ada di kita ni. Nanti 4 kalimah ni bila kita sebut ni, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat Allah. Menjadikan kita ni dekat dengan Allah. Mudah je kalimah yang kita boleh baca demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat peluang kita menuntut ilmu ini di saat mana kita dalam suasana masyarakat kita masih lagi dalam keadaan yang masih lagi suasana kita ni dipanggil kemarahan Allah yang masih lagi belum reda. Masih lagi kemarahan Allah ini dirasai pada kitanya dengan wabak yang sedang melanda pada saat yang kita berada pada saat ini. Tak pernah dalam sejarah dunia manusia mati seramai sejumlah ini. Sejumlah lebih kurang 1 juta lebih yang telah mati kerana pandemik COVID-19 ini. Yang kita perhati dalam sejarah sebelum daripada ini, yang mati penyakit yang teruk sangat, taun amwas, pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana mati seramai lebih kurang 20,000 orang saja. Tapi zaman kita ni dia panggil mati ni lebih kurang 1 juta lebih yang kena COVID-19 ini, sejumlah hampir 35 juta manusia. Saya nak sebutnya ialah bahawa yang pelik orang kita ni ialah masih lagi tak sedar bahawa Allah sedang memarahi kita. Lalu orang kita yang peliknya semakin jauh dengan Allah, bukan semakin dekat dengan Allah. Sepatutnya bila kita kena COVID masa begini, orang kita kena dekat lagi dengan Allah. Dekat dengan Allah ni bukannya kita ni semakin menjauh dengan Allah. Orang kita bila kena COVID, dia ambil pilihan, satunya pilihan nak duduk diam, tak bergerak-bergerak. Ada yang duduk kat rumah. Yang duduk kat rumah tu betul lah satu caranya, tapi sampai tak berzikir, tak baca Quran, tak buat amalan-amalan soleh. Patutnya bila kita kena COVID ini, kita selain daripada kita ambil penjarakan sosial, selain daripada kita tak bersentuhan yang kita buat selama ini, dan kita tak ada bersalam sesama kita, sepatutnya kita ni kena tingkatkan amal ibadah kita. Kerana kita sedia maklum bahawa yang berlaku ni bukan hanya kita boleh pulihkan hanya dengan Kementerian Kesihatan. Kena faham demikian. Dia kena pulih dengan apa dia? Dengan agama sekali. Agama ni kena memulihkan jiwa manusia. Bagaimana nak pulih agama, nak pulih jiwa manusia yang sedang terkena dengan wabak ataupun bala yang sedang berlaku pada hari ini? Salah satunya ialah dengan cara zikir. Zikir yang kita belajar bab zikir ni
Zikir ni di kalangan kita jangan sampai peringkat kita ni terhenti daripada zikir. Jangan kita ni tak ada nak zikir pada Allah, tak ada kita nak solat, tak ada kita nak baca Quran, yang menyebabkan lagi merebak yang dinamakan dengan COVID ini. Dan kita jadi heran kan, sehari dua ni keluar kemarin kenyataan daripada Kementerian Kesihatan, daripada KP pengarah kesihatan sebut ni jumlah yang kedua tertinggi dalam kes yang berlaku di Malaysia kita, 260 kes semalam. Kenapa terjadi demikian? Masing-masing pandang, kerana Sabah lah ni orang sebut demikian, kerana Sabah yang, tapi kalau kita kata Sabah, habis tu yang berlaku di Kedah, misal contohnya, mesti ada benda yang sedang Allah nak bagi tahu pada kita. Allah nak bagi tahu pada kita apa dia? Kamu degil sebenarnya. Kamu ni kalau bahasa orang kampung, kamu ni jenis tolol, senang kita ni. Oleh kerana kamu degil dan kamu tolol dengan aku biarkan virus ini bergerak dan bergerak. Kita tanya apa yang kita tolol dengan Allah? Kalau kita tanya balik, sebenarnya yang kita tolol dengan Allah ni apa? Kita ni orang kita kan pelik. Kita takut dengan virus COVID-19. Macam mana cara kita buat? Kita kena pakai penutup muka. Kita sanitize tangan kita ni. Kita bersihkan dan sebagainya. Kenapa kita buat demikian? Kita takut berjangkit dengan yang namakan dengan virus. Tapi orang kita dia tak takut berjangkitnya dengan syaitan. Syaitan yang sedang merebak dalam jiwa orang. Sama je dia tak nampak. Benda yang sama-sama tak nampak. Pelik orang kita, dia takut dengan virus COVID-19. Tapi dia tak takut dengan syaitan yang sedang merebak dalam hati-hati manusia. Allah nak ajar pada kita bahawa dah lama dah Allah nak bagi tahu pada kita. Ada makhluk yang jahat, yang tak nampak. Tapi dia ni berbahaya pada kamu. Berbahaya. Bahaya COVID-19 boleh jadi sampai peringkat kamu mati. Orang Islam kalau mati, dalam orang Islam dianggap mati itu satu perjalanan ke perjalanan akhirat, dia panggil. Ni mati, kita kena faham gitu orang Islam. Mana kalau orang kafir, kalau dia mati, habislah nikmat dia. Kerana dianggap bahawa dunia ni merupakan syurga dalam hidup mereka. Tapi orang Islam dianggap dunia ni bukan syurga. Yang syurga sebenar di akhirat nanti. Ini cara orang Islam diajar demikian. Lepas pada mati, kita akan hidup balik. Kita akan hidup balik. COVID-19, dia boleh habis-habis jahat dia, mati kita. Tapi syaitan, jahat syaitan ni, jahat dia, habis-habis kemuncak dia, masuk kita dalam neraka. Mana lebih bahaya? Dengan mati, dengan masuk dalam neraka. Bahaya jauh masuk dalam neraka. Yang ni yang Allah nak ajar pada kita, supaya kita tidak berterusan dalam keadaan kedegilan dan ketololan. Senang cerita ni. Maknanya kita ni, orang kita ni, dengan syaitan dia tak takut. Dengan COVID dia takut. Padahal bahaya mudarat syaitan tu jauh lebih bahaya daripada COVID. Saya tidaklah nak mengatakan bahawa lepas pada ni kita langgar je, lawan je COVID. Tidak begitu. Tapi saya nak sebut bahawa biar dua-dua ni melekat dalam jiwa kita. Keimanan orang mukmin ini, dia kena letak dalam jiwa dia. Aku, dalam hidup aku, jangan biarkan syaitan ni kena pada tubuh badan aku. Macam mana Allah nak suruh kita jangan bagi kena syaitan, kena gangguan syaitan? Allah ajar pada diri kita ni sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni kalimah yang jelas Allah ajar. Kalau kamu tak nak kena COVID, kamu sanitize tangan kamu. Kalau kamu tak nak kena COVID, kamu tak duduk dekat. Dia panggil triple C ke apa dia panggil. Triple C. C ni kena jaga pada diri kita. Kena jarak, penjarakan dan sebagainya. Kalau kita boleh jaga yang tu, kenapa kita tak jarak diri kita dengan syaitan? Macam mana nak jarak dengan syaitan? Ambil wuduk, menjarakkan diri dengan syaitan. Macam mana nak jarakkan diri kita dengan syaitan? Sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni jarak diri dengan syaitan. Macam mana nak jarak diri kita dengan syaitan? Diajar supaya berkawan dengan orang-orang yang saleh.
jangan dekat dengan orang yang jahat. Kalau kamu duduk dekat dengan orang jahat, kamu akan terkena bias-bias jahat tu, bias-bias dia tu akan terkena pada diri kamu. Jangan dekat. Kamu kena buat penjarakan dengan siapa orang jahat. Orang jahat ni orang apa dia? Orang yang lawan Allah. Mana-mana orang yang lawan Allah, kamu jangan dekat. Kenapa? Kalau kamu dekat, nanti kamu terjangkit dengan syaitan. Dia akan datang was-was, datang pada diri kamu. Datang apa dia? Perasaan yang buruk dalam hidup. Ia menyebabkan Islam diajar, kalau kamu nak suruh diri kamu selamat daripada kena syaitan, zikir. Zikir ni menyelamatkan diri kamu. Ini yang tajuk yang kita bincangkan ni. Tiap-tiap dah 2-3 kali Jumaat dah kita bincang mengenai dalam hidup kita ni, jangan terhenti zikir. Kalau kamu terhenti zikir, senang syaitan datang serang kamu. Akhirnya kamu yang jauh, kamu akan jauh dengan siapa? Kamu jauh dengan Allah. Kamu terjauh. Bila kamu tak berzikir, kamu secara automatik kamu menjarakkan diri kamu dengan Allah. Padahal dengan Allah kamu kena rapat. Manakala kamu kena jauh, jauh dengan syaitan. Jangan kamu dekat dengan syaitan. Ini satu cara dalam Islam. Kita perhati betul-betul pada diri kita. Bila kita berzikir, kita jadi tenang dalam hidup kita. Kan dalam hidup kita ni, bila kita berzikir je, lapang dada kita. Kita akan jadi rasa tenang dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kamu kena ingat, bila kamu sentiasa berzikir, kamu ingat pada Allah, menenangkan jiwa kamu. Dulu kan kawan-kawan kita kan, waktu mana kita sekolah-sekolah menengah dulu, bila nak berpisah dengan kawan-kawan, dia bagi buku autograf ke apa dia. Dalam buku autograf tu dia tulis, kenang daku dalam doamu. Ini cara dulu waktu-waktu kita dahulu kan. Kenapa kena ingat? Dia kata kalau kamu rasa susah sempit dada, sebutlah nama aku 10 kali, dia sebut. Ini senang dia ajar demikian. Padahal bukan begitu. Nak suruh senang hidup kita ni, sebut nama Allah. Bila kita sebut nama Allah dalam hidup kita ni, menenangkan jiwa, menenangkan dan melapangkan hati dalam hidup kita. Ni tajuk yang kita bincangkan ini. Satu, dalam suasana wabak hari ini, anak-anak sebut pada jemaah-jemaah, tolonglah bagi tahu pada keluarga masing-masing, berhentilah buat maksiat. Jangan terus buat maksiat. Yang isap rokok, berhenti isap rokok. Yang minum arak, berhenti minum arak. Yang minum air ketum, tolong berhenti minum air ketum. Senang ceritanya. Jangan biarkan keluarga kita ni buat maksiat. Bila kita buat maksiat, dia bukan hanya COVID yang kena, tetapi yang kena apa dia? Pada diri kita, syaitan yang datang. Dalam rumah tangga kita kena jaga solat. Dalam keluarga kita kena jaga aurat. Jangan terdedah. Jangan kita buat maksiat. Kalau kita buat maksiat, wabak ni semakin merebak. Semakin merebak. Dan bilangan ini akan menjadi semakin besar. Dia bukan bilangan semakin mengecil. Kita heran kan? Kita kata, kenapalah berlaku lagi? Kenapa berlaku lagi? Ni menjadi takut di kalangan kita sampai peringkat kita kata, kalau macam ni kena PKP baliklah. Kena buat baliklah dahulu. Kerana apa dia? Kerana kalau kita biarkan, nanti lagi teruk, lagi teruk. Negara jiran kita Indonesia kan, di antara masuk dalam ranking dah. Jumlah kematian sampai 5,000 orang sehari yang meninggal dunia di Indonesia. Jumlah yang bukannya sikit. Kenapa kita biarkan sampai Menteri Kesihatan dia pun lagi tak nak diwawancarai? Kenapa jadi demikian? Kerana kita sebut, kalau kita biarkan keadaan ini berterusan, maksiat berterusan, kemudian dalam keadaan wabak ini akan berlaku, akan berterusan, dia akan spread ni lagi kuat, lagi ramai. Kenapa? Kerana kita membiarkan kemarahan Allah berterusan kepada hamba-hamba. Bumi ini kena disejukkan dengan apa dia? Dengan zikir. Zikir menyejukkan bumi, zikir menyembuhkan penyakit. Nanti kita kena faham demikian. Zikir ini menjadikan ketenangan hidup. Di antara zikir apa yang kena bacanya? Ini dalam hadis yang Rasulullah ajar lagi pada kita, hadis yang ke-24. Hari ini kita sambung hadis yang ke-24. Ja'a Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
datang seorang Arab Badui, Arabi, dia panggil orang Arab kampung. Orang Arab kampung datang jumpa dengan Rasulullah. Bila dia datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, lalu dia minta dengan Rasulullah. Dia sebut ada Rasulullah, "Allimni kalamun aquluh." Tolonglah kamu ajar pada aku satu kata-kata yang aku boleh sentiasa aku sebut dalam hidup aku. Kata-kata yang menguatkan dalam hidup aku. Tolong ajar ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah kata apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah kata, wahai orang Arab, benda yang kamu kena sentiasa sebut gini: tidak ada Tuhan melainkan Allah yang aku tidak syirik kepadanya walaupun sedikit sekalipun. La syarikalah. Allah ni jangan disyirikkan dia, jangan disekutukan dia, jangan disyarikatkan dia. Tak jumpa kan muka surat 73 tu? Jumpa kan? Tak berhenti. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Dalam hidup kamu kena sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia ajar pada orang Arab ni, dia sebut, wahai orang Arab, kamu sebut begini: tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam hidup kita ni hanya Allah. Jangan kamu letak ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Jangan kamu ajar orang kita ni, dia kalau dia ajar pada orang bukan Islam kan, dia kata berdoalah pada Tuhan masing-masing, dia sebut demikian. Tak betul. Kalau kita sebut berdoa pada Tuhan masing-masing, kita kena sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah, la syarikalah. Tidak ada, dan kita tak boleh sekutukan Allah. Wahdahu la syarikalah. Allah ni esa, Allah ni satu. Jangan ajar dalam pemikiran orang bahawa ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Itu cara yang kita kena faham di kalangan kita. Sekali lagi dia bincanglah, dia fikirlah tentang kepahaman yang dia letakkan itu. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, akan rosak muka bumi ini. Lau kana alihatun illallah, Allah sebut kalau ada Tuhan selain daripada Allah atas muka bumi ini, hancur lebur lah. Dunia ni akan berkelahi sama-sama Tuhan. Tuhan ni berkelahi. Tuhan langit kata nak turun hujan, Tuhan bumi kata dah banjir dah, misal contoh. Tuhan angin pula dia sebut apa dia? Tuhan angin pula kata aku tak nak berkelahi menyebelahi mana-mana pihak, misal contoh. Akan rosak. Tuhan ni satu, mengajar demikian. Dalam hidup kita ni kalau ada selain daripada Allah akan rosak. Sebagaimana bumi ni, sebagaimana negara kita ni, kalau ada 2-3 orang Perdana Menteri pun pening kepala lah. Kalau ada dalam rumah tangga kita ada 2-3 orang suami dalam rumah tangga pun pening kepala lah. Ini kan pula bagaimana dalam hidup kita ada Tuhan selain daripada Allah. Sebab tu Islam diajar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah ni esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Rasulullah ajar demikian. Kemudian kamu sebut lagi apa dia? Allahu akbar kabira. Allah lah yang maha besar daripada segala kebesaran-kebesaran yang ada. Allahu akbar kabira. Segala yang kita rasa besar, ni pembesar kita kata. Tak, kita jawab, ada lagi yang lebih besar daripada pembesar-pembesar. Siapa yang lebih besar daripada pembesar-pembesar? Allahu akbar. Allah yang maha besar. Itu cara dalam hidup kita kena faham. Jangan kamu rasa takut dengan manusia, tetapi kamu tak takut kepada yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Allahu akbar kabira. Kita sebut demikian. Rasulullah ajar supaya sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian Allahu akbar kabira. Kemudian yang ketiga, walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyak mungkin. Pujian ini tak ada pujian untuk makhluk. Pujian ini untuk Allah. Katsira. Lepas pada aku puji Allah, barulah layak untuk puji makhluk. Itu cara dalam hidup kita ni. Walhamdulillahi katsira.
Segala puji bagi Allah sebanyak mungkin. Sebab tu saya sebut banyak kali kan, kalau ada orang yang terima kasih pada kita, kita jawab, jangan terima kasih pada saya, terima kasih pada Allah. Itu cara kita. Orang Arab bila kita sebut syukran, terima kasih, syukran, dia pun jawab syukrulillah, syukur untuk Allah. Cara mereka nak balik pujian ini untuk Allah. Maknanya dalam hidup kita, kalau ada orang puji kita, kita balikkan pujian ini untuk Allah. Kita kata, jangan puji saya, puji Allah. Ada orang sebut cantik hari ni, kita pun sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang bagi tahu kepada kita, hari ni sedap masakan, misal contohnya, kita pun sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ataupun kita jawab, hadza min fadli rabbi, ini anugerah Allah untuk diri saya. Kita tak, orang kita dia kena puji je, lain terus, mula nak melayang terus tak kena. Dia di kalangan kita puji sikit, cantik hari ni, alah biasa, dia sebut demikian. Alah biasa tu, dia kata maknanya hari-hari lain pun cantik juga. Dia nak sebut demikian. Bila orang puji kita, jangan kita nampak pujian itu untuk kita, tetapi nampakkan pujian ini untuk Allah. Itu satu cara dalam hidup kita. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah, biar sebanyak mungkin dalam hidup ini untuk Allah. Wa subhanallahi rabbil alamin, lalu maha suci Allah, pemilik kepada alam ini, rabbil alamin, pengasuh ataupun apa dia dipanggil Rabb ni maknanya lebih tinggi daripada perasaan seorang ibu terhadap anak. Ibu terhadap anak, kita sanggup kan anak-anak kita menangis malam-malam, ibu walaupun dia mengantuk macam mana pun, dah menangis ni, ambil dada dia, susukan anak dia. Walau ada dipanggil perasaan nak mendidik anak, nak menjaga anak, Rabb. Tapi Allah lebih daripada itu. Walaupun dia penat macam mana, kita ni, ibu ni dengan anak, waktu mana makan anak nganga mulut, nak makanan yang dalam mulut kita, kita pun ambil dalam mulut kita masuk dalam mulut anak kita. Dipanggil perasaan keibuan dalam jiwa kita. Allah jauh lebih daripada itu. Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih daripada perasaan ibu terhadap anak. Lalu kita pun sebut subhanallah rabbil alamin, maha suci Allah yang mengasuh alam ini, yang mendidik alam ini, yang menjaga dan memberi segala-galanya dalam hidup ini. Kita kan sayang Allah pada kita, kita buat maksiat, lawan Allah. Allah bagi je rezeki pada kita. Walaupun kita ni kadang-kadang semahyang dekat dengan asar baru nak semayang zuhur, baru dekat dengan maghrib baru nak semayang asar kadang-kadang kan, tapi rezeki banyak je Allah bagi. Tengok, patutnya kita ni dah semayang lewat, potonglah sikit rezeki. Patutnya demikian. Kita ni zakat bila teringat nak bagi zakat, kadang-kadang masa tak teringat, terlupa. Bila kita terlupa, kita tak keluarkan zakat. Tapi dalam keadaan begitu, Allah masih lagi menyayangi kita, bagi je sihat je tubuh badan kita. Patutnya kalau kita tak keluar zakat, biar nampak kurus je badan. Sepatutnya demikian. Orang tengok tu kurus tu, mesti tak keluar zakat. Mana orang cam dia demikian. Tapi tak, penyayangnya Allah dengan kita ni Rabbil Alamin, Allah kurniakan segala-galanya. Rasulullah sebut demikian. Lepas tu hujung tu, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. La haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada Arab Badui ni, mulut kamu tu sebut la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Tidak ada kekuatan dan tidak ada keupayaan kecuali kepada Allah yang bersifat perkasa dan juga maha bijaksana. Bijaksananya Allah dia panggil Azizul Hakim. Sebut begitulah Rasulullah ajar pada orang Arab Badui ni. Lalu orang Arab Badui jawab, dia jawab balik. Dia jawab apa dia? Fahaula ili rabbi famali.
Dia kata, ya Rasulullah, yang kamu ajar semua tu, semua untuk Tuhanku. Semua untuk puji Allah. Mana kalau untuk aku, kat mana untuk aku? Bahagian aku. Orang Arab. Orang Arab kampung, begitulah. Orang kampung ni, dia direct je. Dia tak ada berlapis-lapis, tak ada. Kan kadang-kadang kan orang kampung, kalau dia datang rumah kita, direct je dia sebut. Kain tuala mana? Kain tuala. Betul. Tanya, baru masuk rumah je tanya kain tuala dah. Nak sebut, sabarlah dulu patutnya. Dia kira nak masuk tandas dia. Kadang-kadang orang, dia kurangnya, dia panggil kurangnya di sudut cara bahasa. Bahasa mereka, direct. Dia sebut, dia makan, kita masak letih dah, kita masak ni. Dia ambil je makanan, masuk dalam mulut, dia sebut terus. Tak sedap, dia sebut. Sedap je disebut demikian. Yang kita ni letih bukan main lagi ni. Masak untuk dia, dia boleh komen begitu, tak sedap. Cara orang Arab pun sama juga, kasar dia tu lain. Tanya Rasulullah, direct dia tanya Rasulullah. Dia kata, yang kamu ajar tadi semua untuk Allah, pujian untuk Allah, segala untuk Allah. Untuk aku, dia tanya. Pamali, untuk diri aku apa dia ya Rasulullah? Rasulullah kata, untuk diri kamu sebut begini, Allahumma gfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Dalam hidup ni lepas pada kamu puji Allah tu, kamu sebut Allahumma gfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Kemudian warhamni, tolong kesian padaku ya Allah. Warhamni ni maknanya tunjukkanlah kasih sayang kamu kepadaku ya Allah. Belah kasihanlah kepadaku ya Allah. Aku ni jijik ya Allah, aku ni kotor ya Allah, aku ni penuh dengan dosa, tapi warhamni, warhamni itu ya Allah, tolong belah kasihanlah untuk aku ya Allah. Ni cara demikian kita minta, ya Allah tolong rahmatilah hidup aku ni ya Allah. Seburuk mana pun aku, sejijik mana pun aku, sekotor mana pun aku, tolonglah kesian pada aku ya Allah. Kadang-kadang kan kita tengok anak-anak kita kan, dia berlari, main, kotor, bau badan tu semacam. Tapi bila dia datang terpa pada kita tu, dia peluk kita dengan air-air liur dia tu kan. Tapi kita cium balik anak kita. Mengapa yang kita cium balik tu? Dia panggil belah kasihan, ihsan yang ada pada kita. Ada setengah orang, na'udzubillah min dzalik dah, bila anak dia datang peluk dia dengan berpeluh-peluh gitu, dia tolak lagi jauh lagi. Tak ada ihsan, dia panggil. Tak ada ihsan. Allah dengan kita ni, biar kita nak suruh Allah tu ada ihsan dengan kita. Warhamni, belah kasihan pada aku ya Allah. Aku ni memang tak buat dalam hidup aku ni, kotor sangat aku ni dengan dosa, tapi warhamni, tolong belah kasihan pada aku ya Allah. Ada setengah-setengah orang mengalir mata. Dia ulang yang tu je, warhamni, ya Allah tolong belah kasihan pada aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Dia sebut. Dia ulang warhamni, ya Allah. Sianlah aku ya Allah, sianlah aku ya Allah, sianlah aku ya Allah. Sampai dia menangis teresak-esak dia. Tolonglah ya Allah, warhamni, tolong belah kasihanlah pada aku ya Allah. Kita kan kadang-kadang kan malam-malam tidur tu penat sangat tidur. Bunyi jam nak bangun tahajud pukul 3 pagi. Bangun kita tu. Bangun tu terguling-guling. Nak masuk bilik air kan. Nak masuk bilik air tu golek. Sampai depan pintu bilik air tu, lunjuk je kita ni. Terduduk tu, warhamni, ya Allah belah kasihanlah pada aku ya Allah. Kita pun menangis teresak-esak. Allah kesian tak? Allah kesian. Tapi jangan buat tiap-tiap malam. Nak sebut malam tu dapat tak pahala pada kita tahajud begitu? Dapat. Ulama-ulama kata dapat. Kenapa? Kamu berusaha, kamu nak dekatkan diri kamu pada Allah. Dalam keadaan sebegitu, Allah belah kasihan dengan diri kamu. Ni satu cara dalam hidup kita untuk kita mendekatkan kita pada Allah. Sebab tu kita ulang, warhamni, ya Allah tolong belah kasihan pada aku ya Allah. Kemudian wahdini ni maknanya, ya Allah tolong bimbingkanlah perjalanan hidup aku ni ya Allah.
Wahdini ni maknanya kamu pegang tangan aku, kamu tarik je benda yang aku kena buat. Kamu tunjuk yang ni kena buat. Aku pun buatlah ya Allah. Itu cara wahdini. Wahdini maknanya kamu bimbing hidup ini. Satu, semenjak daripada kita akil balik sampai hari ini belum lagi kita berhenti baca doa wahdini. Bila kita belum berhenti, tiap kali mana kita solat, solat tu kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah aku di jalan yang lurus ya Allah. Ini kita minta, macam mana pun aku ni, kamu tolonglah hidayahkan aku. Kerana bimbang, kalaulah hidup aku ni tercabut hidayah. Contoh manusia tak dapat hidayah, saya ulang banyak kali. Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasulullah tapi tak ada hidayah. Dekat nak meninggal dunia ataupun Rasulullah pujuk kan, mengucaplah pak cik, sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Sebut yang tu je pak cik. Rasulullah suruh Abu Talib sebut. Dia geleng kepala, anak Muhammad, biarlah Muhammad, aku mati dalam keadaan macam ni pun tak apalah Muhammad. Sebut pada Rasulullah. Rasulullah kata, pak cik sebut kalimah ni je pak cik selamat. Sebut begitu je pak cik selamat. Tak nak sebut. Padahal kali dia bukan tak kenal Rasulullah, kenal. Rasulullah pegang tangan pak cik dia tu, angkat tangan, baca doa. Rasulullah pun baca doa. Ya Allah, tolong hidayahkan pak cik aku ni. Tolong selamatkan dia ya Allah. Jangan biar dia mati macam keadaan yang sebegini. Turun ayat Quran tegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu mulut kita sebut wahdini. Ya Allah, tolong hidayahkanlah aku. Dalam ramai-ramai bilion manusia yang ada ni, kamu tolong sayang pada aku sehingga kamu tunjuk aku jalan macam mana nak hidup. Macam kita datang pagi ni kan, semua orang boleh datang ke? Tak semua. Tak semua boleh datang. Ada yang tahu pagi ni ada kuliah, yang tahu pagi ni ada kuliah, tapi kita tanya dia, tak nak datang ke? Tak. Kenapa? Covid disebut. Covid tak boleh datang disebut demikian. Tapi ada orang yang dia sanggup nak datang. Saya datang, bukan susah pun. Kita ni ada orang yang Allah gerakkan diri dia. Sejak daripada pagi tadi bersiap sampailah kita datang duduk bersimpuh dalam majlis ilmu sebegini. Maknanya apa dia? Tanda Allah sayang pada kami. Kalau Allah tak sayang pada kami, Allah tak gerakkan jasad kami. Terfikir ke para hadirin sekalian, yang para hadirin sekalian nak duduk dalam majlis ilmu sebegini pada suatu waktu dahulu, kecil-kecil dah. Tak terfikir kita, tak terbayang. Saya sendiri pun tak terbayang yang saya ni akan duduk mengajar kuliah begini dalam majlis ilmu sebegini. Tak terbayang. Kecil-kecil dulu saya fikir aku ni mesti besar-besar nanti menoreh getah dia panggil. Aku ni mesti besar-besar nanti aku nak bina keluarga. Dalam keluarga pun petang-petang mancing ikan puyuh je kat tepi paya dia panggil. Begitu je dalam pemikiran kita. Tapi kenapa kita dapat sebegini? Allah hidayahkan, Allah bimbing, bawa, tarik sampai kita dapat sebegini. Ini dipanggil bimbingan Allah dalam hidup. Wahdini. Lepas tu warzuqni. Yang keempat, untuk bahagian kamu wahai orang Arab Badui, kamu baca doa apa dia? Ya Allah, tolong rezekikan yang baik-baik untuk aku ya Allah. Warzuqni. Tolong bagi rezeki untuk aku ya Allah. Rezeki apa dia? Terpulang pada kamu ya Allah. Itu cara Rasulullah ajar supaya 4 benda ni disebut di bibir kita. Tiap-tiap paginya Rasulullah kata sebut Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. 4 benda tu je pada diri kita je. Nanti 4 kalimah ni bila kita sebut ni, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat Allah. Menjadikan kita ni dekat dengan Allah. Mudah je kalimah yang kita boleh baca demikian. Boleh baca ramai-ramai. Saya baca, jemaah semua ikut. Allahumma gfirli
warhamni, wahdini, warzuqni. Itu 4 ni mudah pada diri kita untuk kita nak ulang dalam hidup kita ni. Pagi-pagi sebut yang ni bahagian kita dengan Allah. Adapun bahagian dengan Allah, tu tadi awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu bahagian dengan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azizil hakim. Biasanya kita dengar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasa demikian. Tapi yang ni la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Ni dua-dua boleh. Dua-dua boleh untuk kita nak ulang demikian. Dalam Sahih Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ayajizu ahadukum an yuksiba fi yaumi alfi hasanatin, fasa'alahu sa'ilun minal jalasa'ih, kaifa yuksibu alfa hasanatin? Qala yusabbihu bi'ata tasbihah, fayuktabu lahu alfu hasanatin, aw yahuttu anhu alfu khati'atin." Sa'ad bin Abi Waqqas dia cerita pernah kami duduk-duduk dengan Rasulullah. Rasulullah ni pun duduk dengan sahabat. Ni satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak didik sahabat. Kita jangan suka menjauhkan diri daripada sahabat-sahabat, jangan. Rasulullah dia ajar dalam hidup dia, antara amalan dia buat, dia duduk dengan sahabat. Kenapa dia duduk dengan sahabat? Ulama jawab, kerana dia nak mengajar sahabat-sahabat. Kalau kita jauh daripada sahabat-sahabat, kita tak boleh ajar. Yang kedua, dia nak menyelesaikan masalah. Masalah ni masalah ummah. Dalam hidup ni dia duduk dengan sahabat. Sebab tu Islam dia ajar supaya duduk. Duduk tu bukan erti istilah macam kita lepak. Lepak ni di kalangan kita membuang masa. Itu dilarang. Tapi duduk ni dengan tujuan untuk apa dia? Untuk mendekatkan lagi sama kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama bincang, kenapa Rasulullah duduk dengan sahabat? Banyak sebab Rasulullah duduk dengan sahabat. Di antaranya Rasulullah nak mengajar. Yang ni Rasulullah duduk untuk mengajar sahabat-sahabat. Faqala, dalam Rasulullah duduk tu Rasulullah tanya, susah sangat ke kamu ni nak dapatkan dalam hidup kamu 1000 kebaikan? Rasulullah kata, susah sangat ke kamu nak buat satu amalan yang kamu usaha untuk dapatkan 1000 kebaikan? 1000 kebaikan. Rasulullah sebut demikian. Lalu fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih. Lalu ada di kalangan yang duduk-duduk dengan Rasulullah tu tanya terus Rasulullah, kaifa yuksibu alfa hasanatin? Macam mana kita nak dapat 1000 kebaikan ya Rasulullah? Setiap hari ni 1000 kebaikan kita nak dapatkan demikian. Sahabat-sahabat tanya, 1000 kebaikan ni maknanya apa dia dalam hidup kita? Kita tak tahulah. Boleh jadi hari ni Allah tulis ada bala yang kita kena, tapi bila kita buat yang ni tertolak bala, dapat kebaikan. Tertolak bala yang patut kita kena. Bala ni kita tak tahulah, anak kita sakit ke, ataupun kita jatuh katil ke, ataupun kita ada 1000 yang Allah nak tulis pada hari ni yang untuk diri kita kena. Tiba-tiba kita buat amalan ni tertolak bala yang patut kena tersebut. Apa dia? Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Yusabbihu mi'ata tasbihahu. Rasulullah kata, kamu bertasbih pada Allah 100 kali tasbih. Sebut apa dia? Subhanallah, 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 sebanyak 100 kali tasbih. Setiap hari itu kamu sebut, mulut kamu sebut je subhanallah, 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 subhanallah. Ingat dalam hidup kita ni biar cukup 100. Biar cukup 100 pada diri kita ni. Tasbih kitanya fayuktabu alfu hasanatin. 100 yang kamu tasbih tu Rasulullah kata bersamaan dengan 1000 kebaikan yang Allah tulis untuk diri kamu. Kamu baca 100 je kali, 1 kali je, tapi kebaikan yang Allah nak bagi pada kamu
1000 kebaikan yang Allah nak kurniakan pada kami. Kita ni maknanya kalau kita tak boleh buat juga tu, memang kita ni pemalas sungguh lah dalam hidup kita. 100 kali je, bukannya banyak pun dalam hidup kita. Tapi yang kita tak buat ni, sama ada kita tak tahu. Yang pertama kita tak tahu. Tak tahu ustaz, hari ni baru tahu, kita sebut demikian. Ataupun kita dah tahu tapi malas. Orang kita ni malas. Dia nak baca Quran malas, nak berzikir malas. Orang kita ni kan malas. Kalau dia baca Quran je menguap terus. Baru 3 ayat menguap dah. Cari dinding-dinding, cari tiang-tiang dia ni. Nak duduk terus daripada diri dia, malas. Ataupun memang diancam oleh musuh. Musuh mengancam dia. Kamu zikir dah, kamu zikir. Kalau kamu zikir, nanti kamu tak produktif. Disebut demikian. Kalau kamu berzikir, nanti kamu tidak, bila kamu zikir, menyebabkan kamu ni akan jadi lesu badan kamu. Ni cara musuh mengancam kita. Musuh ni siapa dia? Syaitan. Musuh ni siapa dia? Orang kafir. Musuh kita ni orang munafik. Ni musuh-musuh. Musuh yang sentiasa menyerang kita, yang menyebabkan kita ni tak nak berzikir. Padahal Rasulullah sebut, kalau kamu sebut subhanallah, 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 subhanallah 100 kali je setiap hari, Allah bagi 1000 kebaikan untuk diri kamu. 1000 kebaikan untuk diri kamu. Dalam riwayat ni dia sebut ataupun satu lagi dia sebut yuhattu anhu alfu khati'atin. Riwayat ni dia ragu-ragu. Rasulullah sebut bagi 1000 kebaikan ke? Rasulullah kata menggugurkan padanya 1000 kesalahan yang pernah dilakukan dalam hidup. Kita ni pernah buat salah kan? Tersalah pandang, tersalah dengar, tersalah banyak ada di kita ni. Bila kita sebut subhanallah, 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 gugur segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni, ataupun terpadam kesilapan-kesilapan dalam hidup kita yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada di kalangan anak-anak muda kan, dia datang jumpa dengan saya, dia sebut, ustaz, kalau kita dah bertaubat pada Allah, di akhirat nanti Allah tunjuk lagi tak amalan-amalan buruk yang kita pernah buat sebelum daripada ni? Saya jawab pada dia, jangan ulang balik. Jangan ulang balik. Kalau kamu ulang balik, Allah akan dedahkan balik. Dah kita taubat, kita padamkan semua kehidupan kita yang lalu tu. Jangan kita sebut kembali. Bila kita sebut kembali, dihidup balik. Ataupun kita kenang balik. Kita dah taubat, kita dah tutup file tersebut. Dan kita jangan buka lagi dalam hidup kita. Yang lepas tu lepaslah dalam hidup kita. Bila kita ingat balik, kita sebut balik, nanti dia akan datang balik dosa-dosa tersebut. Itu cara demikian dalam hidup kita ni. Allah diajar macam mana kita nak tutup tu. Kita zikir subhanallah, 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 subhanallah tu sampai 100 kali. Habis terus Allah padamkan yang silap yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Termasuk yang ni juga termasuk untuk kita nak menghilangkan rasa rindu pada seseorang. Rasa rindu pada seseorang kan. Ada di kalangan kita, bila dia terlampau rapat dengan suami dia, suatu hari Allah matikan suami dia. Dia jadi terlampau teringat dengan suami dia. Dia tak boleh nak makan, tak selera, tak boleh nak buat macam mana nak menghilangkan rasa tersebut. Sebut subhanallah sebanyak berapa kali? 100 kali setiap hari. Subhanallah, 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 subhanallah sebanyak 100 kali sehari akan menyebabkan dia mula terpadam cerita-cerita lama, kehidupan kita dahulu. Sebut pada mak kita lah, mak kita. Ataupun ada orang lelaki yang terlampau rapat dengan isteri dia, sehingga kan bila isteri dia meninggal dunia, dia jadi tak menentu hidup dia. Dia jadi kadang-kadang hilang akalan dia, cara dia berfikir tersebut pada diri dia, yang menyebabkan kita sebagai anak ni kesian tengok pada ayah kita, mengenangkan terhadap arwah ibu kita. Dia tengok demikian. Lalu macam mana nak buat? Ada orang tanya, macam mana nak buat ustaz? Sebut subhanallah sebanyak 100 kali setiap hari.
sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali itu kita sebut, dia akan tutup cerita-cerita lama. Dia akan tak datang dah kenangan-kenangan yang mengingatkan kita pada seseorang tersebut. Itu dia akan jadi demikian. Mudah-mudahan Allah jadikan kesembuhan daripada cara kita ni, sehingga kan ada di kalangan jemaah kita pun ada juga begitu. Suami meninggal dunia tu, dia jadi hari pertama, hari kedua tu okey lagi, tapi datang hari yang kelima, hari yang keenam tu, dia mula membayangkan kenangan lalu. Dia pula pasang lagu-lagu mengingatkan cerita-cerita lama. Cerita bagaikan layang-layang terputus talinya. Dia pasang lagu-lagu yang entah apa-apa yang mengingatkan. Mula dia pasang lagu-lagu yang zaman-zaman dia dahulu, zaman kenangan dia. Di waktu tersebut, satu kesalahan dia merosakkan jiwa dia. Jangan demikian. Nak buat macam mana? Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ulang dan ulang. Dia akan padam cerita-cerita kita, kehidupan kita dahulu, untuk kita lebih positif pada masa yang akan datang. Itu cara Rasulullah ajar dalam hidup. Dalam Sahih Muslim, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli salami min ahadikum sadaqah." Setiap pagi-pagi di kalangan kamu ni, anggota tubuh badan kamu akan melakukan sedekah. Tubuh badan kamu ni akan buat sedekah. Ada sedekah dan setiap organ tubuh badan salah seorang daripada kalian. Maknanya kalian bersedekahlah ke atas organ-organ kalian. Tubuh badan kalian ni bersedekah. Kamu bersedekah. Sedekah macam mana? Fakullu tasbihatin sadaqah. Bila kamu sebut subhanallah, kamu sedang bersedekah kepada organ kamu, tubuh badan kamu. Subhanallah. Kadang-kadang kita tengok badan kita ni, tangan kita tengok sebut alhamdulillah. Alhamdulillah ni kita sedang bersedekah kepada dia. Yang boleh jadi dia sedang, tubuh badan kita ni sedang sakit. Kita ni semakin kita ni berusia, sendi-sendi kita ni jadi keras dan sebagainya. Lalu macam mana cara kita nak buat sedekah? Macam mana sedekah untuk nak memulihkan tubuh badan kita ni? Fakullu tasbihatin sadaqah. Tiap kali mana kamu sebut subhanallah, itu sedekah pada anggota badan kamu. Yang kedua, wa kullu tahmidatin sadaqah. Bila kamu sebut alhamdulillah, maknanya kamu sedang bersedekah. Kamu sebut alhamdulillah tu, kamu sedang bersedekah. Diri depan cermin, tengok muka kita, mulut kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jangan kita berdiri depan cermin tengok inna lillah, kita inna lillah sorang-sorang. Maknanya pada diri kita ni nak sebutnya, Rasulullah ajar bangun pagi-pagi itu sebut. Bangun pagi-pagi tengok alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ahyana, hidup kembali aku pagi ni. Segala puji bagi Allah, aku boleh hidup lagi. Ba'dama amatana, semalam mati dah aku ya Allah, tapi ujung tu wa ilaihin nusyur, dan kepada kamu aku kembali balik ya Allah. Rasulullah sebut wa kullu tahlilatin sadaqah. Bila kamu sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pun sedekah. Itu pun sedekah pada diri kamu. Kamu sedekah bukan sedekah pada orang pun, kamu sedekah pada sendi-sendi, ruah-ruah tubuh badan kamu. Ruah-ruah sendi kamu ni, kamu sedang bersedekah dengan kamu sebut la ilaha illallah pada diri kamu. Kemudian wa kullu takbiratin sadaqah. Tiap-tiap kali mana kamu sebut Allahu Akbar, itu pun sedekah. Bangun keluar daripada tubuh rumah kita, tengok dengan kabus yang pagi lagi, tengok kabus yang sejuk, betulan malam hujan lebat misalnya contoh, kita pun tengok Allahu Akbar, kita pun rasa hebatnya kebesaran kamu ya Allah. Sebenarnya kamu buat apa tu? Kamu buat bersedekah. Kamu sedekah Allahu Akbar, mulut kamu demikian. Ni tak tengok kabus, wonderful, pagi-pagi lagi wonderful dah. Nak sebutnya, dia hidup dalam keadaan tak nak untuk nak bersedekah untuk diri dia. Sedekahlah di kamu dengan kamu berzikir. Bila kamu zikir, kamu bersedekah untuk diri kamu. Rasulullah sebut demikian. Tiap-tiap pagi pada diri kamu.
wa'mur bil ma'ruf sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Kamu menyuruh berbuat baik itu sedekah. Pagi-pagi nak suruh buat baik, benda apa dia? Tanya anak-anak kita, subuh macam mana subuh? Bangun. Kejut anak-anak kita. Subuh kita kejutkan keluarga kita. Dah masuk waktu subuh. Tu dipanggil amrun bil ma'ruf. Menyuruh berbuat benda yang baik. Dalam rumah tangga kita. Maknanya kita suruh, kita sebut pada pembantu rumah kita, siapkan nak masak pagi ni, nak siapkan makanan untuk pagi ni, sarapan pagi misal contoh. Itu pun sedekah. Dalam hidup kita. Kemudian wa nahyun anil munkar. Wa nahyu anil munkar sedekah. Mencegah daripada melakukan kemungkaran itu pun sedekah. Cegah apa dia? Tengok suami kita pegang handphone, tegur terus, bang, Quran macam mana Quran? Handphone dah pegang ni, Quran dah pegang ke belum? Kita sebut bahasa lemah lembut je, jangan kasar-kasar sangat. Guna bahasa yang lemah lembut. Abang, kita sebut, janganlah awal-awal pagi lagi dengan handphone dah. Awal-awal pagi dengan Al-Quran lah. Kita sebut demikian. Rumah tangga kita demikian. Maknanya wa nahyu anil munkar sedekah. Walaupun benda pegang handphone tu tidaklah munkar. Jangan pula kita kata ni munkar ni, ambil handphone, pecahkan handphone. Bukan demikian, tapi nak sebutnya mendahului yang perlu didahului. Prioriti dalam hidup kita ni dipanggil dalam Islam aulawiyat. Lebih-lebih lagi lah benda yang munkar. Benda yang munkar apa dia? Tak bangun sembahyang subuh. Anak menantu kita kan, anak menantu kita dia balik ke rumah kita, tidur dia tu senyap je dalam bilik. Kita pun kejut. Subuh dah belum? Tanya. Subuh dah belum? Walaupun menantu kita, jangan pula kita rasa menantu kita tak boleh tegur ni, kang tegur-tegur nanti dia tak balik rumah kita pula. Dia jadi demikian. Jangan. Wa nahyun anil munkar. Cegah benda yang munkar. Itu pun sedekah. Pagi-pagi lagi kita buat sedekah. Kemudian wajuzzi'u min kulli zalika ruk'an yarka'uhuma min ad-duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, memadailah semua itu digantikan dengan 2 rakaat di waktu mana solat duha. Katakanlah ada orang kata, ustaz, nak buat semua tu tak sempat pagi-pagi. Habis tu macam mana nak buat? Rasulullah kata, kamu sembahyanglah 2 rakaat waktu duha. Semua pahala pagi itu kamu dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Kalau kamu tak boleh buat yang itulah, bangun-bangun pagi-pagi nak sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kamu nak sebut yang ni tak sempat, memadailah dengan kamu buat 2 rakaat sembahyang duha. Pahala yang patut kamu sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, amar ma'ruf pagi-pagi, nahi munkar tu, dengan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Pahala tu kamu dah dapat pada diri kamu. Cara demikian Rasulullah ajar pada diri kita. Kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah kita sambung sikit lagi tentang hadis-hadis tentang zikir. Zikir-zikir ni pada diri kita ni ada beberapa amalan lagi, insyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nanti, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.